Sepanjang percintaan penuh cabaran, dugaanku tempuhi reda, tetapi terpaksa cinta berakhir di sini. Telah berulang kali sengaja kau ulangi kesilapan sama serupa. Dia di depan mata curang baliknya. Memang benar tanpa ku sadari, dalam diam hati perih lantaran sikap mengatakan menulis hati dan perasaan. Rupa-rupanya kasih sayang darimu dusta semata. Seandainya ketikan waktu dapat putar kembali, ingin sekali lagi rasanya untukku jatuh cinta semula. Namun yang pasti bukan denganmu yang penuh palsu. Bukan sengaja aku menyakiti dirimu yang tak mungkin memahami arti kejujuran sebenar di dalam bercinta. Janganlah pula aku disalahkan kiranya kau diburu kekesalan, tangis di akhirnya tak bermakna. Sepanjang percintaan penuh cabaran, dugaan tempuh reda, tetapi terpaksa cinta berakhir di sini. Bukan sengaja aku menyakiti dirimu yang tak mungkin memahami arti kejujuran sebenar di dalam bercinta. Janganlah pula aku disalahkan kiranya kau diburu kekesalan, tangis di akhirnya tak bermakna. Sepanjang percintaan penuh cabaran, dugaanku tempuhi reda, tetapi terpaksa cinta berakhir di sini. Terpaksa ku biar cinta berakhir di sini. Oh.
menangis di sini. Janganlah menangis. Sabarlah. Fiona, jangan menangis. Dia yang salah. Oh ya, kenapa awak salahkan Sebab saya? tajuk lagu tu aku tak bersalah. Kan? Yeay. Aduh, hai. Jadi kita bersama dengan Datuk Seri Muhammad Amir Muhammad Esen yang merupakan vokalis kumpulan Pearl. Yes. Yes. Masih lagi dengan kumpulan Pearl, Datuk? Masih lagi. Yeah. Masih. Tapi nampak tak bagaimana seorang rockers sekarang sebagai seorang usahawan yang berjaya, Datuk Seri Amir hebat betul. Apa khabar, Datuk? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alright, perkembangan Mas terkini. okey, eh? Alhamdulillah kami okey. 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 Perkembangan terkini Datuk Seri macam mana? Saya untuk permulaan 2022 ni, saya baru dilantik sebagai Presiden Dewan Perniagaan dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia. Wow. Kemudian satu lagi Persatuan Usahawan Melayu Johor. Juga saya Presiden. Kemudian yang sebelum ini Timbalan Presiden Dewan Inovasi Teknologi Malaysia. Yes. Jadi semua melibatkan tentang perniagaan. Jadi Datuk, kalau ialah nak dilantik sebagai pengurusi ataupun mereka yang berjawatan dalam sesebuah organisasi ini, kena ada satu pengalaman, kena ada pengaruh, kena ada keyakinan. Betul. Jadi betul. bagaimana ini ramai orang tak tahu. Saya masa bermula pun bila Datuk Seri Amir kumpulan Pearl macam mana boleh channel daripada seorang penyanyi boleh terus ke perniagaan usahawan ni? Sebenarnya saya bermula daripada awal. Di awal sebelum saya menyanyi pun saya dah berniaga. Di awal-awal saya datang Kuala Lumpur pun saya berniaga di kaki lima. Di sekitar Coket, Keramat Supermarket dan tidur di kaki lima pun. Sehingga ke pagi, besok pagi naik bas mini balik, tengah hari keluar balik berniaga di kaki lima lagi. So pengalaman tu daripada awal sebelum saya menyanyi. So bila dah menyanyi tu dah jalan dua. Tu sebab kadang-kadang saya hilang-hilang sekejap. Sebenarnya tengah develop something. Pasal kita tahu industri pun perniagaan, industri muzik pun perniagaan dan saya juga harus ada satu backup yang menjamin kehidupan saya akan datang. So benda yang 25 tahun dulu, 30 tahun dulu, akhirnya hari ini apa yang saya plan tu inilah dia realitinya. Jadi akhirnya alhamdulillah pengalaman-pengalaman lepas. Kalau tengok tu. Kan? Kan? Ini zaman-zaman tidur kaki lima, bayangkan. Dekat tak cukup makan je, cerita-cerita dululah kan. Patutlah macam dia kecil. Saya sibuk menyampah tengok dia dulu tu. Umur apa Datuk masa ni? Masa ni umur 21, 22. 22. Okey, pengalaman satu hal. Satu lagi kalau kita tengok kan, bila Datuk Seri sebut tentang beberapa perbadanan yang baru dilantik sebagai presiden. 1, 2, 3. Macam mana Datuk Seri bahagikan masa? Okey. Dia soal orang kata pengalaman lepas tu sangat-sangat mendisiplinkan diri kita lah. Macam mana dulu dah kadang susah kita nak makan, kita nak minum. Kita harus manage the time. Manage kehidupan kita. Hari esok bagaimana, hari esok bagaimana. Jadi bagi saya bila dah lalu sesuatu yang amat sukar dulu, hari ini insya-Allah setakat nak handle benda tu dan saya tidak bergerak seorang. Bila kita ada organisasi pasti kita ada. So sekarang ni saya lebih banyak kepada idea lah. Idea, pengatur, planning. Dulu kita work hard kan. Sekarang ni kita pengalaman tu kita dah atur. InsyaAllah alhamdulillah tak ada masalah lah. Satu pengalaman lepas. Yang penting pengalaman lah sebenarnya pengalaman. Dan hari ni apa yang saya nak buat adalah dah tiba masanya saya bantu orang lain lah. Dengan apa yang saya lalui kan. Kalau orang kata macam kawan-kawan industri, kita tahu keadaan sekarang macam mana dengan pandemik. Kita kena jujur dengan benda tu. Bahawa hari ni kita sangat struggle. Dalam bila kita cerita pasal perniagaan, kita harus jujur. Betul. Okay, kita tahu kawan-kawan kita keluar sekarang sangat struggle. Kalau dia tidak melibatkan diri dia dalam satu bidang perniagaan. Betul. Dan kemarin pun saya ada pergi ke, saya tengok Lawan Santai pun ada pergi ke Lawan Santai kan. Sebelum tu saya dah jumpa kawan-kawan, ada something yang saya tengah fikirkan. Tapi bagus jugalah tu bila tengok Abang Afi and the gang semua berniaga. Sesuatu yang kita tak pernah tengok dulu. Betul. Maksudnya nak berniaga ni bukan kira umur. Kalau kita dah berumur sekalipun, kalau ada kemauan, kita boleh mula berniaga. Masa perniagaan tu harus ada kesinambungannya. Macam saya tadi yang main kohon tu anak sulung saya. Anak sulung saya. Hebat tu. Tu cakap ini generasi yang baru ni. Kan? Saya bagi dia pendedahan. Dia ada kumpulan? Ada juga. Dan kebetulan memang dia drama. Cakap dia, mari sini. Kam dulu ayat masa you kecil. Betul. Di sini ayah. Hari ni I bawa you. Tengok. This is the life. Macam mana dulu ayah. Dan dia orang pun membesar dengan saya macam mana saya tarik nasi lemak dekat Flat Sri Kota jual berniaga di tepi jalan sebelum hari inilah. Ya. Tapi alhamdulillah sebenarnya bagi saya
ada sebab kenapa Allah letakkan suatu tempat itu. Pasti ada tanggungjawab dia. Betul, ada tanggungjawab. Datuk, mungkin boleh bagi tahu titik permulaan untuk Datuk channelkan pelbagai perniagaan tu. Ya, kita tahulah setiap orang cuba tapi ada yang tak berjaya. Satu soalan yang sangat bagus tau bagi saya. Tu mana tu yang sok terus? Dia macam gini, selain di pengalaman kawan. Okey. Kita dapat menilai kawan dan kita kena bergerak berkawan. Kita tidak boleh bergerak perniagaan kalau kita tak mampu, kita kena guna kekuatan orang lain. Contoh Muaz ada something, saya kena guna kekuatan Muaz. Fiona ada something, saya guna kekuatan Muaz, Fiona untuk kita sama jalan. Mesti perfect. Kalau kita tak mampu tapi kita still nak buat, that's why selalunya gagal di pertengahan jalan. Once bila semua dah sukses, okey Fiona nak buat sendiri, okey buat. Muaz nak buat sendiri, Muaz. I buat sendiri, I buat. That's the business lah. Kalau kita tengok organisasi besar, perniagaan besar, bukan dia seorang. Pasti dia ramai. Betul. Cuma nampak dengan tidak nampak. Kalau kita tengok banyak orang yang mula menceburkan diri dalam bisnes ataupun yang dah lama dalam bisnes, tibanya musim PKP. Bisnes semua tergendala, terkesan. Macam mana dengan Datuk Seri? Okey. So far alhamdulillah, saya pada PKP tu banyak idea lah. Apa benda sekarang kita tahu semua dah online. Jadi saya dengan kawan saya buka satu kilang bantal. Saya ada kilang bantal. Walaupun mungkin tidak popular di sini, tapi kita banyak ekspor di macam Cambodia. Apa semua domain luar. Pasal saya gunakan platform yang saya ada lah. Di mana macam Dewan Perdagangan Antarabangsa ni, kita akan bekerjasama dengan Dewan Perniagaan luar, China, Indonesia. Dan sekarang ni pun kita tengah collaborate dengan ISMI, DKI, Pak Parwis di sana. Dia sudah ada 21 juta ahli. Jadi itu satu platform yang orang kata sebenarnya dalam bisnes masalah tu is money for me. Kerana di situlah kita timbul idea dan inisiatif bagaimana nak solve the problem. And then dia akan pergi kita di duit. Itu je biasa orang yang berniaga, masalah dia dah pengsan lah. No, cari kawan yang boleh berfikir, yang boleh ajak bersama. Kalau tak mampu solve the problem, sebenarnya itu duit. Dalam berniaga, problem is dari sebenarnya. Okey, nak cari kawan yang betul tu yang bahaya tu. Banyak kawan yang tak betul. Tak apa, lama-lama dia mesti jumpa, dia mesti belajar. Lagi satu, kalau ikut undang-undang perniagaan yang betul, takkan berlaku apa-apa permusuhan dalam perniagaan sebenarnya. Kalau ikut je rules, okey kena ada sign lawyer, aku sign lah lawyer. Okey berapa persen ikut the rules. Tapi kalau seorang tak nak, dia dah fikir tu memang gagal lah. Ikut saja rules tu, insya-Allah semua selamat. Niagalah dengan baik. Itu je. Macam mana Datuk Seri boleh begitu positif? Kan sebab bila kita sebut tentang buat perniagaan semua kan, mesti akan ada cabaran-cabaran yang sometimes buat kita rasa macam tak naklah. Satu lagi Fiona, Datuk dah ada nama sebagai penyanyi contohnya. Itu pun bahaya juga. Ada orang ambil advantage, ada orang iyalah macam-macam kan. Dia memang dalam hidup memang kena banyak fikir positif lah. Kadang-kadang ada yang benda yang negatif tu kita kena positifkan juga. Maksudnya kalau tadi Fiona tanya tu macam mana sentiasa positif kan. Itu motivasi diri lah sebenarnya. Kena motivasi diri. Memang kita kena ada orang yang positif akan datang, ibaratnya gitulah. Kadang-kadang kita tidak hanya belajar tentang teknikal, tapi kita belajar juga tentang ilmu alam, orang kata. Ibaratnya pernah kita dengar, hari-hari kau masuk tempat minyak wangi, kau tak pakai minyak wangi pun kau keluar dia bau minyak wangi. Okey? Kalau kita cerita positif negatif, hari-hari kau masuk tempat yang busuk, walaupun kau tak buat apa-apa benda yang perkara yang busuk, kau keluar dia akan jadi musuh. Jadi musuh, ibaratnya gitu. Betul. Ibaratnya gitu. Jadi kita bukan orang lain. Yang negatif tu bagi saya, Allah dah turunkan sesuatu kat dia untuk kita cerminkan diri kita, belajar apa kesilapan orang. Bila tengok dia gagal, okey apa kesilapan dia. Kalau boleh kita bantu lah. Gerak sama. Pasti berjaya. Jangan kata tak boleh. Dan tak boleh mati je. Mati kalau memang tak boleh. Itu bukan kerja kita. Betul. Tapi selagi hidup ada undang-undang dunia, selagi kita boleh kerjasama, insya-Allah positif tu mesti ada, mesti datang. Baik. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Hari ini saya dengan Fiona begitu teruja. Saya rasa anda pun sama juga. Ramai yang memberikan motivasi yang mana setiap perkara ada jalannya. Terima kasih Datuk Seri. Ini dia FB-nya. Ya, anda boleh tengok. Itu dia naik kuda Jadi kalau ada sebarang tips ataupun mungkin Datuk nak ambil pandangan yang nak buka perniagaan ni, Datuk Seri and team ada. InsyaAllah. InsyaAllah saya sentiasa membantu dan itu memang tanggungjawab kami pun.
tanggungjawab kami untuk bantu orang berniaga. Right. Kalau you orang berniaga pun boleh kontak saya. Ya, Datuk boleh. Apa saja, ya. Saya dengan Fiona ni daripada itu. Fiona buat kasut. Saya tengok Fiona buat kasut. Saya tak tahu bagus nak tau jual apa. sebenarnya. Sampai sekarang tak jadi Fiona. Sekarang kerja susah. Ada anak. Okey, tapi tak apa. Itu bukan kita bukan cabaran kita. Kita ada benda lain kita boleh buat.